kita tahu yang gas ethylene ni ada baik dia, ada manfaat dia, menukarkan buah yang belum masak jadi masak. Tapi kita kena ingat, sebaik-baik benda itu pun pasti ada keburukan dia lah. Macam mana nak kontrol ethylene? Okey, jap, sebelum tu, kenapa kita perlu kontrol gas ethylene ni? Kenapa tak bagi je buah tu masak kan? Apa masalahnya? So, gas ethylene ni boleh jadi baik, boleh jadi tak baik, bergantung pada apa dan macam mana kita apply. Kenapa kita perlu kontrol gas ethylene ni? Okey, sebagai contoh, gas ethylene ni sekiranya kita letakkan bersama dengan sayur-sayuran, so sayur-sayur ni dia akan jadi kuning tau, ataupun dia akan jadi layu, dan dalam most cases pada buah dia akan jadi terlebih masak. So bila terlebih masak, buah itu dia punya texture, dia punya isi akan jadi lembik, akan jadi lemau. So mana kata jadi tak sedap lah bila kita makan, macam tu. Jadi macam mana kita nak kontrol? Tadi kenapa kita nak kontrol, ni macam mana kita nak kontrol? Okey, kita bagi yang mudah-mudah je. Okey, first of all, kita boleh gunakan vacuum packaging. So bila kita guna vacuum packaging ni, bermaksud kita block terus penghasilan gas ethylene, kena lockdown lah gas ethylene ni. So yang kedua, kita boleh gunakan charcoal ataupun arang lah. Sebab apa kita boleh gunakan arang? Sebab arang ini berpotensi untuk serap gas ethylene, dan dalam masa yang sama juga dia boleh eliminate ethylene. Next, kita boleh recycle ethylene ini untuk memasakkan buah yang belum masak. So macam mana tu? Okey, sebagai contoh lah, kita ambil buah pisang ataupun buah apple lah, yang mana kedua-dua jenis buah ini menghasilkan gas ethylene yang paling tinggi dalam jenis buah climateric. Buah climateric ni apa? Okey, buah climateric ini adalah buah yang selepas kita harvest dia masih lagi ada potensi untuk jadi masak, berbanding dengan buah non-climateric. Buah non-climateric ni sebaliknya tadilah, kalau kita harvest bermaksud memang dah stop dia punya ripening process. So kalau kita harvest tak masak, so yang tak masak lah kita dapat. Kalau kita harvest yang masak, so yang masak lah kita dapat. Macam tu. Contoh-contoh buah climateric ni adalah macam tadilah saya kata, pisang, apple, betik, durian, mangga, kiwi. Dan buah non-climateric ni pula sebagai contohnya adalah strawberry, rambutan, tembikai, oren, limau, macam tu. Jadi kita back kepada yang tadilah, kita back pada yang tadi, macam mana kita nak recycle gas ethylene ini untuk bagi buah yang belum masak jadi masak. Okey, kita ambil pisang ataupun buah apple tadi, ataupun mana-mana buah lah yang memang dah masak, kita letakkan sekali dengan buah climateric yang belum masak. Sebagai contoh, buah betik yang belum masak lah, kita tinggalkan beberapa hari, selepas daripada itu kita akan boleh tengok yang buah betik yang tak masak ni akan jadi masak. So macam mana berlaku? Senang ceritanya saya nak bagi tahu dekat sini, buah yang dah masak, dia punya gas ethylene akan dikongsikan bersama dengan buah yang belum masak tadilah. Senang kata, buah yang tak masak ni dia serap gas ethylene yang dihasilkan oleh buah yang masak tadi. So analogi yang saya boleh bagi tahu dekat korang, contohlah kita ada member kan, kita dengan member kita ni ada assignment. So member kita ni dah siapkan assignment dia, kita je yang belum siap lagi. Jadi member kita ni nak kita ni siap juga, so dia akan bagi jawapan dia tu dekat kita, so kita pun boleh siap sekali. Macam tu lah lebih kurang. Jadi cara ni juga boleh jadi cara yang selamat lah, berbanding guna surat khabar untuk bagi buah yang tak masak jadi masak.